Saya sebagai Customer Service Officer di Yellow Genius. So, sebelum tanya, insyaAllah saya boleh jawab. Alright. Sebelum tu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir untuk kita punya new GTS, new environment. Beri tepukan gemuruh untuk semua yang hadir pada malam ini. Jadi untuk meneruskan kita punya malam-malam ni nak makan sorak-sorak, kena sailang tanggungan. Jangan sailang lebih sangat. Okey, saya hari ni perkenalkan. Ini gandingan saya MC pada malam ini. Okey, bolehkan tepukan untuk Cik Khairul kita. Saya juga cakap sebagai MC kita ada dua MC special malam. Okey, saya perkenalkan diri saya Muhammad Syazwan bin Umar, juga sebagai Customer Service. Dan pada malam ini kita orang ditugaskan sebagai MC pertama kalinya. Okey. Boleh nak berikan tepukan untuk kami dulu tu. Semangat. Pertama di office baru. Kan? Okey. Sebelum kita mulakan, kita ada pembakar semangat untuk malam GTS pertama kita di HQ di Wisma LA Genius dengan pembahagian semua segala aspek. Okey, cara-cara dia lah kan. Sebelum ni kita tanya apa khabar? Anda semua jawab apa? Genius. Semua lagi. Apa khabar semua? Itu tak genius. Sekarang kita dah yang di tempat baru, kita mesti nak benda yang baru. Kita ropek lah kan. Cara kita tunjuk sikit. Boleh tunjuk sikit. Boleh. Kita ajar sikit ajar. Ini bukan nak buat nanti dulu kita ajar dulu. Okey kita buat sikit. Tengok. Cik tidur. Gurau. Okey, sekarang ni kita tengok bila saya tanya apa khabar semua? Kira we are genius. Boleh nampak tak? Apa buat? Semula. Apa khabar semua? We are genius. Tak cukup genius. Saya nak semua bangun. Semua bangun. Mana boleh ni? Tak nampak lah. L make sure jangan macam ni. We are genius. Nanti terkena kepala orang. Susah. Depan tak boleh. Kena atas. Boleh jadi isu ni. We are genius. Atas boleh ya? Okey. 1, 2, 3. Apa khabar semua? We are genius. Oh, anda memang genius. Berikan tepukan untuk semua. Semangat baru untuk semua. Semangat baru untuk semua. Baik, terima kasih pada dua orang MC kita. Ya, petang tadi dia cerita lain, malam ni dia cerita lain. Petang tadi lah sampai bulan 24. Ya, jadi apa pun ini adalah mungkin terlalu excited. Tempat baru ini suasana baru. Kita orang pun belajar menyesuaikan dengan suasana yang baru ni. Macam mana semua yang first time datang sini? Macam mana rasa? Hebat ya. Jadi yang paling penting pada malam ini, inilah Genius Talk Show. Ya, Genius Talk Show yang pertama di ibu pejabat ataupun kita boleh panggil sekarang Wisma Genius. Jadi apa yang paling penting sebenarnya pada hari ini, kan kita ada satu segmen. Kalau dulu orang panggil BOM, lepas tu orang panggil BOP, lepas tu kita tukar jadi GM, Genius Meeting. Meeting ni penat. Kan? Dah lah siang kerja meeting, malam meeting, tengah hari meeting, kena marah pula dalam meeting. Kan? Nanti malam-malam tak meeting lagi, apa lagi kan? Jadi malam-malam kita santai-santai, kita relax. Jadi kita buat Genius Talk Show. Jadi hari ini dipancarkan secara langsung daripada Wisma Genius ni. Ya, semua masuk TV je. Ya, rugi dah tak ada depan. Tadi MC dah cakap banyak kali duduk depan. Nanti nampak jambul, tak nampak. Buka ya. Jadi sebenarnya pada malam ini malam yang sangat istimewa. Sempena hari pertama, kali pertama kita buat GTS di Wisma Genius ni, kita ada tetamu istimewa. Ya, mungkin dah nampak dalam viral itu ini apa semua kan. Tetamu kita hari ini adalah seorang pakar, ya, nanti kita tanya dia lah, dia pakar apa. Dan satu lagi, ya, tetamu lagi, ada tetamu
istimewa yang surprise. Ini dia kelebihan Genius Talk Show. Tetamu selain daripada itu, ada 2 orang tetamu lagi. Satu saya diberitahu masih on the way. Saya fahamlah pasal dia jauh, kan? Yang satu lagi dah sampai. Tapi untuk memulakan sesi wawancara kita hari ini, saya dengan segala hormatnya menjemput tetamu istimewa kita, Mr. Zaki. Dan tetamu seterusnya, Tuan Fakrul. Ini ya. Jadi tuan-tuan, hari ini kita duduk ni sama-sama duduk. Jadi adil. Kalau dulu selama ni kita cakap semua berdiri, yang cakap dekat depan berdiri, benar berdiri kan. Jadi kali ni tetamu kita yang di sebelah kiri saya ni Mr. Zaki, di sebelah sana Tuan Fakrul. Jadi apa kata kita berkenalan dulu dengan tetamu kita yang sebelah kiri saya ni, Mr. Zaki. Mr. Zaki ni saya difahamkan ya, dia seorang pakar pemintasan jantung, betul? Bypass specialist. Bypass specialist, itu kata yang betul. Kita bahasa English, kalau bahasa Melayu ni belum muncul lagi sebenarnya. Because saya punya pos ni pos daripada luar negara, dibawa ke sini, tapi belum diimplementkan dalam government. So kita macam sama-sama, tapi orang kata staff yang paling utama lah dalam pembedahan jantung. Without us, clinical professionals ataupun bypass specialist, tak boleh buat operation jantung. Itu pentingnya. Jadi itulah dia. Ya. Tapi mungkin ramai yang agak keliru ya, agak keliru juga. Kenapa panggil Mr. Zaki? Kenapa tak panggil doktor? Ini kadang-kadang jadi satu persoalan. Ada macam-macam lah kita nak baca ini apa semua kan. Jadi hari ini mungkin Mr. Zaki boleh terangkan apa perbezaannya Mr. dengan doktor? Okey. Dalam medical field, bila mana kita sebut medical, dia terbahagi kepada banyak division. So division yang paling besar medical dan surgical. Kalau kata pakar yang orang kata dia practice on internal medicine, dia nak jadi pakar sakit puang contohnya, dia nak jadi pakar medical family medicine, title dia tu tetap jadi doktor. Kalau doktor yang praktis dalam bidang surgical, dia belajar doktor, lepas tu bila dia nak memilih kepakaran dia, selepas dia dapat kepakaran tu, title dia tu akan berubah menjadi Mister. So jangan heran, because di hospital sendiri macam saya dengan pesakit sendiri, bila mana kita interview pesakit di hospital, lepas tu dalam conversation tu kita refer kepada Mister pula. So ada yang pesakit tanya, kenapa doktor refer kepada Mister? So dalam fikiran public, doktor dengan Mister tu kecil. Doktor kenapa refer kat Mister pula? Mister tu kan macam orang kata dalam bahasa kecil je. Tapi dalam medical field, Mister dengan doktor, the higher is Mister. Jadi bertuah kita malam ni ya. Kita ada seorang pakar dan saya nak beralih kepada Tuan Fakrul dekat sebelah sana. Tuan Fakrul ni mungkin ramai yang dah kenal atau mungkin yang ramai yang belum kenal ke, kan? Boleh terangkan sikit latar belakang, Tuan. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama penuh saya Fakrul Afendi bin Abdullah, berasal daripada Kelantan, dah menetap di Kuala Lumpur ni, berhijrah Kuala Lumpur daripada tahun 1997, dari Budak sampai Mentawai. Kami sendiri, anak ketiga, alhamdulillah. Okey, latar belakang saya asalnya berpakar gaji 2005, tender semua jawatan, mula berniaga sendiri, dan sekitar 2011 terjebak dengan dunia networking, alhamdulillah sampai sekarang lah.
So macam mana boleh terjebak dengan dunia networking? Apa yang membuat ya daripada bisnes ada bisnes itu bisnes ni macam-macam perniagaan dia tiba buat networking? Tak bisnes lagi dah. Kat sini siapa yang pernah ambil STPN? CJ STPN. Ada pernah ambil CJ STPN tak? Kat sini. Pernah ambil? Kalau masa kita orientasi menengah rendah kan, dipanggil pra universiti, betul? Berapa ramai yang pergi universiti? Dan berapa ramai tak pergi universiti kan? Dalam networking ni dipanggil pra jutawan. Saya ambil ilham kat situ sebenarnya. Pra jutawan. Maksudnya peluang untuk jadi jutawan tu ada kalau kita betul-betul kita buat. Sebelah kaki kita dah mampu jadi jutawan sebenarnya. Dan terbukti kata hari ni saya di sini dan sahabat-sahabat saya lain terbukti memang dah menjadi jutawan. Itu dia. Orang mesti diambil contoh jadi jutawan. Jadi okey, itu kisah Tuan Makhluk. Jadi sebenarnya ni saya nak balik pada doktor ni, kan? Masa sekarang ni isu pasal ion, kan? Orang tiba-tiba lumpuh boleh berjalan. Mr. Zaki sekali ada itu saya dengar testimoni pasal masa pembedahan dan sebagainya. Apa sebenarnya kaitan ion dengan manusia ni? Okey. Nak cerita berkenaan dengan beneficial of negative ion ni. Mungkin di kalangan kita sebagai orang Melayu kurang orang kata kurang pendedahan, mungkin kurang membaca berkenaan dengan kelebihan negatif ion. Tahu tak kenapa ada orang yang macam apa di orang-orang barat sanggup naik gunung, berkemah dalam hutan, okey, camping lah. Tiap-tiap minggu camping, masuk hutan, manjat gunung. Apa tujuan sebenarnya dia orang pergi banyak gunung? Pernah tak kita pergi camping, balik daripada camping kita rasa badan kita segar? Pernah tak? Ke balik naik gunung kaki je lah sakit tapi badan kita sebenarnya semakin bagus. Itu adalah salah satu benefit negative ion. Asal negative ion ni sebenarnya kita boleh dapatkan melalui hutan, air terjun, gunung-gunung. Kat situ yang ada negative ion. Bandar ni tak ada negative ion, dia semua positive ion. Ini komputer yang kita pegang hari-hari, handphone yang kita pegang hari-hari, semua tu orang kata contribute dengan positive ion yang expose dalam badan kita. So dalam badan kita ni memerlukan benda tu biar balance. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Yang lebih tu yang jadi lemah badan, balik kerja. Negatif ion tu tak boleh lebih? Negatif tak apa lebih. Lebih tak apa. Sepengetahuan yang saya tahu lah, negatif tu tak apa lebih. Dia macam penyakit ni kalau HIV positif, oh takut. Dia macam tu lah. Kalau negatif dalam medical dia bukan benda yang tak ikut. Ada certain part tu macam HIV negatif. Syukur alhamdulillah tak kena HIV. Macam tu juga orang kata negatif ion. Bagusnya negatif ion tu untuk badan kita. Dan terbukti bila mana saya menggunakan kat L-Agenius yang mengandungi manfaatan negatif ion tu dengan pesakit semasa bypass operation, corrected untuk APG machine saya tu memang senang sangat saya dapatkan value yang paling cantik. Maknanya saya mengendalikan bypass machine seolah-olah saya yang jadi jantung pesakit tu. Jantung dan paru-paru dia mengepam darah ke seluruh badan dia. Saya lah yang orang kata bertanggungjawab masa tu. Masa pembedahan tu jantung memang berhenti? Jantung berhenti, paru-paru berhenti. Menggunakan bypass machine tu lah kita keep dia punya blood circulation tu sampai ke otak. Even otak tak tahu pun jantung tu berhenti. Kalau otak tahu? Kalau otak tahu dia akan respon. Dia akan respon benda-benda yang orang kata menyusahkan saya lah. pH dia kacau dengan media dia akan respon. So bila mana dengan penggunaan L-Agenius tu semasa bypass surgery, so value yang naik semasa kita panggil atrial blood gases tu, orang kata sampaikan ada satu ubat tu saya tak sentuh langsung. Because seolah-olah orang kata negatif ion tu memberi respon dengan kita punya blood circulation tu di bypass surgery. So itu adalah satu benefit yang saya dapat melalui penggunaan L-Agenius semasa penggunaan jantung. Dan
Dua testimoni yang saya telah jalankan tu, pesakit tu adalah pesakit yang orang kata memang tak ada harapan. Dan alhamdulillah dia punya outcome sangat-sangat orang kata mengejutkan semua kami, especially yang terlibat semasa pembedahan. Maksud doktor tak ada, maksud Mr. Zaki tak ada harapan tu macam mana? Maksud dia apa? Bila orang ada masalah jantung dia nak operation tu, tak ada harapan tu maksudnya macam mana? Tak ada harapan tu sebab bila mana dia punya jantung dah lemah ni, tengok dalam macam mana saya menggunakan kat LA Genius tu dalam solution untuk menjadi fluid untuk run dia punya darah melalui mesin tu. Okey. Sebelum pembedahan tu kita akan buat beberapa ujian. Sebenarnya ujian kekuatan ventricle kiri dia, paru-paru dia, kita tengok macam mana. So based on dia punya investigation yang kita buat tu, kita evaluate dia ni buat macam mana, chances untuk dia survival dia macam mana. So yang dua pesakit yang saya dah buat pembedahan tu, dia punya chances tu sangat rendah. Dan kami memang orang kata dah memberitahu kepada dia punya waris pesakit yang pembedahan ni kemungkinannya tidak berjaya. Tapi bila dah pesakit tu setuju nak buat pembedahan, meneruskan dan ambil dia punya risiko, dan alhamdulillah hari kedua, hari ketiga perjalanan lancar, corrected value use most of the time at the normal range, which is kami sangat-sangat mengharapkan outcome macam tu bila selepas pembedahan. Dan alhamdulillah hari ketiga keempat sakit beransur pulih dan kembali normal seperti biasa, maknanya dia pulih dan balik ke rumah. Alhamdulillah. Jadi okey, dah berapa kali Mr. Zaki gunakan prosedur yang macam ni dengan bantuan kad LA Genius ni dalam pembedahan ni dah berapa kali? Setiap kali pembedahan, tapi yang paling yang kita orang kata dia kalau risiko kematian tu sikit mungkin kita tak terasa. Risiko kematian tu terlalu tinggi dan dia punya beberapa faktor semasa pembedahan dan sebelum pembedahan tu agak obvious menghala kepada orang kata kematian. Situ yang saya nampak dia punya perubahan tu agak ketara lah. Actually bukan semua pembedahan jantung ni berisiko tinggi. Ada yang risiko rendah because jantung stable enough nak buat pembedahan jantung tu. Tetapi jangan lupa memang ada yang pesakit yang kita decide kalau kita buat operation ni matinya 10, hidupnya 1 macam tu seolah-olah. Jadi yang dua tu macam pula matinya 9, hidupnya 1. Tapi alhamdulillah hidup saja. Jadi dahsyat ya. Itu risiko je. Jadi semua kita sini berisiko sakit jantung. Sakit jantung ni ada 2 type. Satu acquired heart disease. Apa acquired heart disease? Acquired heart disease ni malulah Mr. Zaki, kita ni dulu belajar sains kan tak habis. Kalau kita pun bisa juga. Dia okey, acquired heart disease ni dia lebih kepada kita punya lifestyle. Kita tak kontrol makan, tak exercise, isap rokok, macam tu lah. Tapi rokok bukan penyumbang sebenarnya. Bukan. Dia dia bukan penyumbang banyak. Dia penyumbang sikit. Tetapi kebanyakan yang isap rokok, bila kita buat evaluation dia, pakcik ni dah kena buat operation ni, tengok paru-paru pula lemah. Situ kita decide kita tak nak buat operation. Dan akhirnya pesakit yang isap rokok, kita nak buat operation pun tengok paru-paru dia, ya Allah, hitam. Bila hitam, gelap masa depan. Kita tak berani nak buat operation. Sebab bila kita buat, dia masuk ICU selepas pembedahan jantung. Bila mana semasa pembedahan jantung, paru-paru kita berhentikan. Kalau jantung berhenti, kita boleh CPR. Kadang-kadang dihidup balik. Kalau paru-paru berhenti, itu susah. Kita tak boleh nak buat CPR. Tak ada paru-paru spare ke? So selalunya pesakit yang mempunyai respiratory problem ni, dia chronic respiratory problem kita panggil, dia akan mati semasa selepas pembedahan. Dan penyebab kematian itu bukan jantung, because dia punya complication yang kita panggil respiratory failure. Jantung okey, tapi
paru-paru tu tak jalan. So ingat-ingatlah. Jadi itu satu peringatan dia kepada semua lah, termasuk diri sendiri. Maklum lah kan. Jadi kalau tak isap rokok, ilham kurang pula kan. Tapi Jangan berhenti Berhenti membeli dulu. Okey, ada kes macam ada beberapa kes. Dia ni memang penghisap rokok tegak tiba-tiba bila setelah umur dekat lah, dah masuk time pension tu, tiba-tiba stop rokok, tiba-tiba terus ada problem. Sebab dia punya satu pesakit yang merokok ni, kandungan PCV dia, kita kepada PCV sel darah merah, salah satu komponen sel darah merah, dia akan sentiasa tinggi. Sebab dia nak gunakan sel darah merah tu nak angkut oksigen, nak contribute oksigen dalam badan. Orang yang merokok PCV dia tinggi. Kalau tak merokok biasa dalam 30, 40 macam PCV tu apa? Ada dia punya nama panjang. Kita tahu MPV je. Saya tak ingat. PCV atau SCV dia apa nama, ataupun kita panggil total blood count macam tu lah. Cell count tu saya pun tak berapa ingat sangat. Sorry. First year punya adalah. Tapi senang kita nak faham dia komponen sel darah merah. Banyak mana sel darah merah dia akan related dengan kita punya kandungan HB, hemoglobin. So kalau kata hemoglobin nak bagi banyak, kena tingkatkan HCV tu, PCV atau HCV. So kalau kata isap rokok, badan kita automatically akan produce benda tu lebih banyak. Sebab nak angkut oksigen. Because oksigen ni kita nak sampai orang kata nak contribute dia dekat kita punya seluruh badan. Orang merokok ni dia ada satu lagi passenger dia. Dia rokok, lepas tu dia sedut asap rokok tu sebenarnya menjadi penumpang dalam dia punya sel HB tu. So dia memerlukan transporter yang banyak lah. Sebab tu pesakit yang isap rokok ni, dia punya PCV tu tinggi. Bila dia berhenti isap rokok, dia punya badan pun dah jadi macam hewaya sekejap. Tu yang ada macam-macam masalah datang. So sebenarnya benda tu dia, kalau nak berhenti rokok, dia tak boleh berhenti terus. Dia berhenti sikit-sikit lah. Jadi itulah dia nasihat, jangan berhenti terus. Boleh teruskan slow-slow. Okey. Jadi kita dengar banyak-banyak ni seram pula. Jadi apa kata kita balik pada Tuan Makhluk? Sekarang ni kita tengok setelah beberapa mungkin setahun Tahun 1 bulan. Setahun 1 bulan Tuan Makhluk ni dah berkecimpung dalam networking di LA Genius ni kan. Dia mungkin network dia, saya dengar dia ni, network dia besar sungguh. Di mana saya tanya ada downline dia. Kan? Apa sebenarnya formula yang boleh buat macam tu? Formula macam mana cakap? Dia pertama sekali saya melihat kepada kalau tengok keseluruhan macam mana kita nak pasarkan produk kita. Pertama sekali saya melihat kepada harga yang ditawarkan. Kita tengok package paling kecil sekali 190.8 sen. Pada saya harga tu harga mampu ni. Jadi senang nak close orang 190.8. Saya yakin lah kalau dia jumpa 10 orang boleh bayar lah pada saya. Jadi cara kata dari segi harga tu nak pasang senang lah kata. Okey, itu yang pertama saya lihat dari segi harga. Dan yang kedua, saya melihat kepada fungsi produk sendiri. Maksudnya fungsi, adakah produk kita ni sampingan ataupun produk kita keperluan? Kalau dengar cerita doktor dari Mr. tadi, dah jadi keperluan lah sebenarnya. Jadi keperluan maksudnya kegunaan untuk petrol pun baik, kesihatan pun baik, dan elektrik pun baik. Gas, diesel pun setakat ni kita nampak ada kata memerasakan semua. Jadi di situlah maksudnya antara penyumbang kata network tu semakin besar. Maksudnya fungsi produk tu kata keperluan. Tapi saya dengar cerita lah kalau kata orang lain jumpa tak boleh closing. Bila Tuan Makhluk turun je closing. Bukan closing satu, closing banyak-banyak apa tu. Ini apa cerita dia? Formula dia.
Macam saya melihat pada diri yang saya jumpa orang seperti itu. Kalau saya pekat umur 30-an awal-awal 30-an dan lewat-lewat sikit lah. Memang kaki naik motor, naik kereta. Macam saya juga Jadi saya lebih kepada petrol. Sebab kita tahu dia mulai naik memang guna petrol saja Jadi saya lebih tekankan kepada petrol. Kalau saya jumpa yang umur-umur sikit lah, yang kata tahun-tahun saya lebih tekankan kepada kesihatan. Orang kata setakat ni lah, alhamdulillah. Maksudnya kita tanya diri dia. Kalau yang kaki kau, kita tanya dia, abang dah berapa lubang? Kalau paling pakcik dia marah. Marah abang abang paling berapa lubang sekarang? 4 lubang dia kata. Letak selit 2 kad di belakang. Dia pergi selit, esok dia bantu saya 7 lubang. Minggu depan 8 lubang. Itu yang kaki kau Jadi banyak lagi. Maksudnya kalau kita melihat dia yang usia lanjut sikit, kita tekankan kepada kesihatan. Jadi apabila dia dah dapat satu benda yang berkesan pada diri dia, maka dia dah jatuh cinta Jadi yang kata secara tak langsung kita dah penyumbang je lah Itu antara yang kedua lah maksudnya. Ada yang ketiganya, saya melihat dari segi sasaran market Contohnya kita punya kad ni, kita jumpa orang lelaki pun boleh, perempuan pun boleh, yang tak tahu status pun boleh. Janji ada kereta, ada rumah, ada kesihatan Cinta macam mana sekalipun, dengan faktor-faktor tadi, InsyaAllah orang kata akan membuahkan hasil lah. Itu yang setakat ini yang saya jalankan lah. Jadi untuk pengetahuan sidang hadirin sekarang penonton kat sini nak tahu dua-dua tetamu kita ni, dua-dua ni rider. Dua-dua ni pakai big bikers. Ini satu persamaan. Jadi nampak? Dia dah kira bikers lah. Bikers dia simpan lagi. Sisi berapa? Kita ni berapa tadi? Jadi di sini kan Tuan Bakrul ni dia baru keluar dia punya motor ni. Nanti kejap lagi kita tanya Mr. Zaki dia pakai apa pula kan? Dengar saya dengar bunyi dia petang tadi. Kan? Tak tahu tak nampak, tak tahu lepas kan? Motor apa tu? Yang terbaru anugerah LA lah Ini LA anugerah Hasnai. Ini yang kedua anugerah LA. Terima kasih kepada bapak kita Ini S1000 BMW. Itu anugerah kedua saya. Satu temukan. Kalau sebelum ni saya pakai Suzuki Viking 1400cc lagi besar Tapi dari segi cara handling tu yang terbaiknya sekarang walaupun 1000cc tapi handlingnya lebih baik daripada yang 1400cc. Mr. kata doktor motor ada otak dia kata. Mr. lagi juga. Dulu saya pernah tengok masa tu kita buat di HQ lama Tahu-tahu datang full face, saya tak kenal, saya ingat siapa. Ada few time saya datang naik motor, especially masa saya on call aku kena call. So dia lebih cepat lah pergi balik hospital. Saya banyak motor, tapi yang paling latest tu pun saya ada awak kata anugerah daripada Genius punya income juga sikit. Yang tu yang terbaru tu Aprilia RSV 4 kilang. Berapa cc tu? 1000cc. 1000cc ni dua-dua pakai 1000cc je. Jadi kita pakai kereta tengok je lah dia potong lalu kan. Dengan kata ujung minggu ni nak pergi ke Maman bagus jadi saya tanya ke Maman, sampai ke Maman agak-agak berapa lama? 2 jam dah minum teh lah, kopi kata 2 jam kata. Kita nak kereta punya lah lambat kan. Okey, balik pada tadi doktor, Mr. Zaki, kita dah biasa kalau orang perubatan kita panggil doktor. Kali ni Mr. kan? Mr. Zaki, kalau dalam banyak-banyak kes, sekarang orang duk tanya, orang duk argue kad ni. Ya? Kad ni ini ada yang kata apa dulu dia belakang macam-macam lah gelaran tu. Saya malah nak sebut lah. Ada tapi bagi Mr. Zaki kan, kita dengan kad ni banyak kelebihan, tapi masih lagi orang tak faham dan tak percaya. Ini persoalan dia. Pasal mungkin dia tak nampak teknologi yang kita ada tu.
Jadi macam mana sebagai dari pada sudut perubatan, sudut ni kita nak bagi tahu kat hadirin? Okey. Sebenarnya saya pun tak percaya. Pada mulanya saya pun tak percaya. Bila adik saya yang closing tentang kad ni kata, ni kad ni kata boleh jimat petrol, boleh jimat elektrik. First soalan saya tanya dia, kad ni, sekeping kad, dia kata. Terus saya tanya dia, kat mana nak top up benda ni? Lepas tu saya ingat kad tu macam kad Cooper Point. Sebenarnya bila saya dah sampai ke HQ, tengok ada satu alat mengukur dia punya kandungan ion tu, baru saya faham dalam kad tu dia bukan kad bodoh biasa. Saya panggil kad bodoh mula. Kad bodoh. So, kad tu adalah dia ada mampatan negatif ion FiR dalam tu. Betul? Okey. Berbalik kepada persoalan tentang kad tu, memang salah satu cabaran dia nak bagi orang percaya. Because kita punya culture ni, benda-benda tak nampak ni kita tak percaya sebenarnya. Benda gaib ni lah. Benda-benda gaib. Tetapi banyak juga benda-benda gaib yang memang kita percaya. Contohnya current. Nampak current tak? Nampak current? Siapa pernah nampak current? Masuk plug tu, tak nampak current dia. Cuba pegang wire dia. Ada tak current dia? Remote TV, ada tak nampak dia punya tu, connection dia dengan remote dengan TV tu, tak nampak? Percaya tak benda tu? Percaya pula yang tu. Betul tak? Handphone kita pun ada gelombang. Telefon sini, kita kat KL, telefon saudara kita dekat Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia. Ada gelombang, betul tak? Telefon tu ada gelombang. Siapa tak percaya telefon tu ada gelombang? Tak ada, semua percaya. Maknanya orang percaya teknologi. Tapi bila mana teknologi tu dimasukkan melalui sekeping kad, sama dia dengan dia punya size dengan kad ATM untuk kita cucuk duit, kan? Jadi orang susah nak percaya punya tu. So melalui orang kata teknologi approach macam tu, kita perlukan lebih information. Maknanya kalau kita nak memberi kefahaman kepada pengguna tu, elok kita bawa dia datang ke HQ. Kita ajar dia kat situ. Kita ajar dia orang kata lebih detail lah berkenaan dengan penggunaan kad engineers, sama ada benefit dia dalam perubatan, benefit dia untuk penjimatan petrol, penjimatan elektrik. Because di HQ InsyaAllah kita akan ada orang kata pakar-pakar dari sudut bidang perubatan macam saya sendiri. Dalam bidang elektrik, dia boleh cakap macam mana kad engineers ni, dia punya gelombang tu boleh mengurangkan bebanan orang kata elektrik, penstabil gelombang elektrik yang masuk dalam rumah kita, dan juga yang orang kata yang petrol kan. So pada saya, dengan orang kata sedikit information berkenaan kelebihan negatif ion tu, dan kalau kita pergi Google search, orang kata kita cari negative ion benefit to the human body, memang banyak cerita pasal negative ion ni, dan semua ceritanya adalah cerita yang beneficial, bagus untuk badan kita. So kenapa kita tak nak ambil pula dengan orang kata kad yang dah dibawa, dimampatkan teknologi tu, dan kita terus pegang. Tak perlulah kita naik gunung, pergi meredah hutan. Sanggup nak pergi ni, pergi tak minggu naik gunung. Kawan saya ni, saya punya orang kuat, saya punya rangkaian Cik Nordin, dia naik gunung Bukit Peroga. Berapa? Ada hari-hari naik ke Bukit Peroga? Tak ada, tak sanggup. Gunung Kinabalu, ada orang naik Gunung Kinabalu hari? Tak ada. So kita nak orang kata benefit negatif ion tu dah dibawa di depan mata kita. Kenapa kita tak nak ambil? So nak percaya dengan tak percaya tu, guna dulu. Lepas guna baru percaya, insyaAllah. Itu penerangan dia, ya. Jadi memang betul naik gunung ni saya punya experience naik gunung. 2 kali saya sampai puncak Kinabalu. Saya kita nak sampai kali ketiga, kan? 2 kali, tapi 2 kali tu saya rasa macam setengah nyawa. Especially bila kita dah sampai ke lapang rata, nak sampai ke sayap-sayap sampai ke peak tu,
Masa tu rasa oksigen nipis lah. Tambah-tambah ni semua kan, semua heavy smoker semua kan. Semua lidah dah sampai kat lutut dah saya. Jadi itu ada kan. Jadi itu sebenarnya memang atas tu memang marvelous lah. Dia punya udara, dia punya tu ni apa semua. Tapi apa pun kan sekarang, kalau kata di pasaran, ya Tuan Makru, di pasaran sana, ramai orang yang okey dah pakai, dah guna, percaya. Ya? Sebelum pakai banyak skeptikal, banyak prasangka. Itu ini apa, betul ke kad ni, itu ini apa semua. Tapi sekarang persoalannya, bila network kita dah makin besar, kan? Macam mana you control you punya network? Jadi masalah mungkin lagi ramai orang, lagi besar network, lagi banyak masalah. Tapi macam mana you kawal? Macam mana network tu boleh berjalan bagus? Pada saya sistem dipanggil duplikasi. Kan? Kita nak jadi atromen, spomen tak mungkin. Maksudnya kita duplikasi apa yang kita ada. Kalau kita boleh lahirkan 10 orang dan kita train 10 orang tu balik supaya dia duplikasi benda yang sama, InsyaAllah lah. Maksudnya kita boleh tidur lena lah. Tapi nak kena cukup pemahaman kalau dari segi produk, knowledge, dari segi marketing plan semua, InsyaAllah pengetahuan kena cukup lah. Pengetahuan cukup. Jadi okey, selain daripada tu, selain daripada pengetahuan cukup, ada orang dia belajar, rajin, ini apa semua. Saya dah duplikasi dah, tapi jalan-jalan mati. Kan? Lepas tu nak kena apa, CPR lah. Kan? Di CPR ni bantuan-bantuan dia kan. Situ minta bantuan, sini minta bantuan, sana minta bantuan. Ini masalah ni macam mana you atasi masalah tu? Dia bantuan ni banyak sudut sebenarnya. Dari segi teknikal ataupun dari segi kalau bahasa networking oksigen, keuangan bagi. Kan? Jadi maksudnya bantuan dari sudut mana sebenarnya? Dari sudut teknikal. Kalau dari sudut teknikal tu macam sekarang ni kita terpaksa lah. Kalau yang dekat-dekat tu memang setakat ni memang saya cuba hadirkan diri lah untuk atasi perkara-perkara tu sebenarnya. Kalau kata berdekatan lah. Tapi kalau kata jauh-jauh tak juga yang kita ajar meliput je lah sebenarnya. Kan? Jadi gunakan medium yang ada sekarang lah, telefon, ini apa semua. Jadi perlu ke kita call semua downline kita, ini apa semua, perlu ke hari-hari? Pada saya tak perlu daripada saya sebenarnya. Macam saya sendiri pun kalau kata level pertama, level kedua tu kita masih kenal lagi lah. Tapi kalau dah ke bawah sebenarnya dah tak apa kenal. Tak apa-apa tuan tu mungkin kita jumpa, kita jump lah. Tetapi nama jarang dah ingat sebenarnya. Tapi kalau kata kita dah amalkan dah awal sistem duplikasi tu, maksudnya kita dah duplicate produk, duplicate marketing plan, InsyaAllah tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tetap masalah ada, tapi cuma besar mana masalah. Besar mana masalah. Jadi kalau macam tu sekarang ni, kalau apa kata orang dia punya tips, ya, ni ramai ni semua leader-leader saya tengok ada yang kat sini kan, ada yang datang daripada jauh, ada daripada utara, ada daripada Pantai Timur apa semua. Diorang kadang-kadang, diorang saya tengok juga ada yang baru balik tour Sarawak kat belakang tu sana kan. Diorang ni memang masing-masing ada style masing-masing kan. Tapi apa yang paling penting sebenarnya, tips yang macam mana kalau kata kita nak kekalkan network kita. Pasal biasa isu dia, saya dah sponsor, saya dah servis, tapi lepas tu tak jalan. Ini macam mana? Kalau saya selalu ada call, ada jumpa, ada tolong sponsor, ada. Tapi masalah dia masih berulang, masih nak kena cari orang baru ke apa ke, macam mana? Dia sudut ni, saya melihat sebenarnya dari segi servis sebenarnya. Kadang-kadang macam saya sendiri, peringkat awal kita anggap benda remeh, tetapi sebenarnya itu menjadi satu isu pada kita sebenarnya. Macam contoh line saya jauh-jauh lah, untuk Sarawak ke Sabah, banyak kali Sarawak saya. Kita nak kadang-kadang saya terpaksa keluarkan modal dulu. Memang dia ada order, kad contoh dia seminggu dia mungkin dia beli dalam $30 seminggu. Proses penghantaran tu kadang makan masa. Kita pun faham, kadang kita closing kadang orang nak barang terus.
Kalau sekadar closing tak bagi barang, tak jadi tak sebenarnya. Tak, orang kata tak dapat close tak sebenarnya. Jadi nak barang dulu. Dia tanya, kadang-kadang kita sebagai upline nak kena bantu dia. Kalau kita percaya pada dia lah. Dia sebabkan dia jauh. Banyak saja kadang-kadang saya bantu dulu. Tak banyak lah, maksudnya kalau kata dia biasa order 30 lot seminggu, saya cuba bantu dia 50 lot seminggu. Daripada saya lebihkan 20 lot lah, supaya dia ada backup dia. Jadi di situ sebenarnya orang kata nilai yang dia kata kita ni servis dia dengan baik sebenarnya. Sebab kita tahu jarak kita dengan dia jauh, proses pemahaman tu lambat, tapi oleh kerana kita bantu dia sedikit dari sini sudut tu, dia nampak kata hasil tu kita nampak sedikit kata baik lah saya lihat lah. Okey. Jadi maknanya yang kunci dia servis. Di sini maknanya apa yang paling penting sekalipun servis. Servis kena utama. Jadi maknanya itu saja yang boleh kata orang bantuan yang kita boleh salurkan. Cara servis. Apa juga bentuk servis kepada downline, itu yang paling kunci paling penting. Jadi sama juga dengan Mr. Zaki ya. Mr. Zaki kalau kata sekarang ni, Mr. Zaki dalam masa yang sama sibuk. Saya dengar on call. Biasa saya telefon, tengah on call ni, tak boleh datang kata kan. Jadi dalam kesibukan tu macam mana pula Mr. Zaki ni dia punya network? Ni pelik juga ni. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada saya punya orang kuat, Encik Nordin. Sila bang Encik Nordin. Satu orang kuat saya punya networking. Orang kata walaupun saya sibuk, macam mana pun benda ni pun benda yang related dalam orang kata kehidupan kita sehari-harian. Salah satu kunci dia, kita bekerja di mana saja, okay? Semua orang ada kereta, semua orang duduk dalam gua ke tak? Tak kan? Semua orang duduk dekat rumah. So rumah-rumah yang mereka duduk mesti ada orang kata elektrik, mesti menggunakan elektrik, mesti gunakan kenderaan. So memang tak ada alasan untuk diorang kata oh tak guna, tak memerlukan orang kata benefit daripada kad jenis yang kita promote. Even saya punya bos sendiri, dia bila dua kes yang saya buat operation bypass yang sukses tu, sampai sekarang dia bila ada lagi kes macam tu, dia akan tanya saya ada tak kad sakti tu. Sebelum tu dia kata ada tak kad syirik tu. Kad syirik. Sebab apa dia bagi kad syirik? Dia kata macam mana patient yang kita dah decide dengan family, dia patient yang akan mati on table, semua tiba-tiba hidup pula, dia kata kan. So memang satu yang amazing lah bagi kami yang orang kata pertama kali dapat kes macam tu. Memang masa kita consult dia punya pesakit dan keluarga dia, memang kita beritahu chances dia 10, 9 mati, 1 hidup. So kata bincang elok-elok dengan pesakit yang waris-waris dia, nak teruskan kita operation ni, 9/10 tu mati, 1% Masya-Allah. So pesakit tu hidup sebenarnya. Yalah kuasa Allah. Kuasa Allah. Dan semua dengan izin Allah lah. Tapi yang saya betul-betul terasa, because sebelum itu saya mengendalikan pesakit yang lebih kurang, dia punya skor tu lebih kurang, keterukan dia tu lebih kurang. Bila on saja bypass machine, stopkan jantung dia memang haywire. Memang saya orang kata gugur rambut lah kalau nak stabilkan dia. Because saya lah yang jadi jantung dia, dan saya lah jadi paru-paru dia ketika pembedahan. So macam mana dia punya perubahan PCV, HB dia, hematokrit dia punya oksigen tak cukup, saya akan pening nak buat benda macam tu. So sejak ada kad AIG ni, saya tampak je dekat oksigenator. Oh, dia stabil dia terus? Tak stabil lah, mula-mula tu tak stabil. Tapi corrected value tu senang bagi saya. Sampai ada satu ubat tu jarang nak saya guna. Saya pun bagi tahu dengan saya punya pakar, salah satu pakar. Dia dalam pembedahan jantung ada 3 lah yang paling utama kan. Doktor jantung, kira pakar bedah jantung, kardiak surgeon, bypass specialist saya sendiri. Lepas tu pakar bios jantung yang bagi tidur. So banyak kerja saya related dengan yang pakar bios tu lah. So dia kata kenapa ubat ni tak guna? Saya kata
Tak perlu je saya gunakan kad sakti ni dah sekarang. So memang ada obvious changes lah bila saya tengok ABG rating tu. Tak perlu dah saya nak buat repeat sampai 10 kali. Selalunya sekejap lari dia punya rating tu, sekejap lari. So saya akan kena buat banyak action, buat banyak corrected, buat banyak ubat, bagi macam-macam, dan buat lagi dia punya reading. Tapi tak pernah orang kata saya dapat value yang paling orang kata macam PH tu nak dapat 7.4 tu memang susah. Tapi sekarang ni bila saya dah bypass machine, senang-senang je dapat dia maintain 7.4 macam tu. So saya memang terasa betul benda tu memang benefit dengan kita punya blood circulation lah. Memang saya dalam scientific punya explanation pun saya pun tak tahu macam mana nak explain. Tapi saya nampak kad tu memang ada efek dengan jantung, ada efek dengan blood circulation, ada efek dengan kita punya orang kata fisiologi badan kita sendiri sebagai manusia. Itu ya satu penerangan terperinci. Jadi kalau kata patutlah sekarang Mr. Zaki pun dah gantung kad kat sini kan? Jadi elok dia amalan dia betul. Okey, saya ni kalau nak bagi tahu testimoni diri sendiri lah. Kalau saya demam, saya jarang demam. Tapi kalau demam seminggu, dalam seminggu tu ketiga hari yang pertama memang flat. Jangan kata nak suruh datang ke HQ lah. Macam sekarang ni pun saya hari ketiga demam. Kalau macam semalam ada pihak jenis telefon tanya suara saya macam mana. Memang suara memang out lah. Kalau saya tengah demam, makan Panadol macam biasa, tapi dengan air yang kita ioniskan dengan kad jenis memang amazing. Dan saya macam tak percaya benda ni mulanya. Sebab kalau saya demam, kena viral fever, even doktor mana semua orang kalau demam, dia perlukan ubat sebenarnya. Dan demam ni dia takkan hilang dalam 3 hari. Dia 5 ke 7 hari. Tak nak kena demam. Demam bukan makan ubat Panadol sebiji, 2 biji, betul-betul hilang. Naik balik dia punya panas. Lepas 6 hours kita makan lagi 2 biji, turun demam. After 6 hours dia naik balik. Cuma beza dia yang saya terasa dalam semenjak ada kad Genius ni, saya ada dah 3-4 kali juga demam. Maklumlah sekarang musim panas. Dan demam tu sekejap-sekejap je saya rasa. Dan sejak ada kad Genius ni, bila saya demam saya tak ambil MC dah. Tak perlu MC dah, because tenaga kita macam biasa, cuma kita demam. Saya sebelum datang sini pun saya punya temperature 38.5. Makan 2 biji Panadol. Suara pun serak-serak sikit lagi lah. Kalau semalam memang serak sangat. So bagi saya memang keadaan kesihatan tu dari segi energi tu tak terjejas. Dan period untuk orang kata kita panggil dalam medical dia punya incubation period, bila mana badan kita terdedah dengan kuman patogenik ni, dari udara ke, dari makanan ke, Streptococcus itu nama-nama dia lah. Kita demam, sakit tekak. Selalunya dia package dia demam, sakit tekak, semua. Itu batuk, itu standard. Benda ni kalau kata kita kena demam, nak 5 ke 7 hari memang demam. Dan jenis saya pula, bila demam panas memang flat, memang tak nak kena ambil MC. Tapi sejak ada kat jenis ni memang orang kata memang, kalau kata flat tu pun boleh dikatakan saya tak pernah flat lah. Kerja macam biasa. Bos saya demam, elok je dia. Nak MC tak? Tak boleh lah bos. Kerja macam biasa. So benda ni satu anugerah lah. Mana kalau kita tak nak guna benda ni pun orang kata rugi lah. Rugi, kita sangat-sangat rugi. Ya. Jadi kita sendiri dah dengar daripada Mr. Zaki kan, benefit apapun kelebihan kad LA Genius tadi, kad sakti, kad syirik. Tapi itu gelaran yang diberilah kan. Apa pun gelaran yang diberi, biar apa orang kata pun, yang paling penting itulah kata orang kelebihan kad tersebut. Ya, dan ramai dah dapat membantu orang yang menggunakan kad tersebut. Jadi saya beralih pada Tuan Bakro balik. Ya, Tuan Bakro ni cerita dia, okey, dia ni kira saya nak panggil underdog tak boleh juga. Tapi dia ni betul-betul kata orang, kalau dulu suruh cakap kat depan,
tak jadi tuan. Ya, tak jadi. Kan? Yang jadinya dia tak ada. Dia macam tu. Betul. Malam ni kita meeting ya. Meeting. Okey, boleh? Berarti kita sampai masa dia tak ada. Kan? Tapi macam tu sekalipun, walaupun sampai masa dia tak ada, tapi dia build up network dia. Datuk saya tanya, besar network dia. Dan kemudian bila sampai satu masa dia kata, Pak Rol, bila lagi nak cakap ni? Kan? Bila lagi nak cakap ni? Orang lain dah jadi speaker dahsyat-dahsyat kat depan dah. Awak punya network dah lebih berapa orang? Kalau sebelah kiri tu 20,000 ya. 20,000? Bukan 20,000 lah sih. Berpuluh ribu network di bawah. Berpuluh ribu network di bawah. Dan hari ini kan, pasal semalam saya diberitahu Mr. Zaki demam, kurang sihat. Jadi saya kata dengan tim, jangan kalau Mr. Zaki nanti suara kalah Ramli Sadip kan, habis tak boleh bercakap, kita kena ada satu. Tiba-tiba Tuan Pakru kita kata, saya boleh? Ini satu cakap. Ini apa pasal? Asal tiba-tiba boleh? Ini semangat Office Wisma Genius kata dia. Jadi di sini kan, kalau dia dah ada kat depan ni dengan network dan grup yang berpuluh ribu kanan dan kiri ni kan, mestilah ada rahsia-rahsia. Kongsilah sikit dengan kawan kat sini. Rahsia apa ya? Rahsia yang boleh jadi sampai macam tu. Dalam 1 tahun ambil. Dia kalau di Kelantan orang kata, bahasa kampung kata, kalau duit dah ada, orang boleh jadi cerdik dia kata. Kalau duit dah banyak, betul kan? Orang boleh jadi cerdik dia kata. Gitu. Jadi pada saya tak ada apa rahsia sebenarnya. Cuma macam daripada awal tadi saya cakap tadi kan, kita ni orang kata berada di perak jutawan sebenarnya. Peluang untuk jadi jutawan tu ada. Tapi kadang-kadang saya pun dapat soalan-soalan macam tu, orang tanya, kau tak apa, tak ada lama, dia kata. Tidak cakap macam tu, dia kata. Tapi saya boleh ingat balik sejarah awal saya macam mana berlaku. Apabila diberi mandat oleh abang bos, kata, Ro, tak nak buat lah. Saya kata, tak sejuk pun, saya kata. Daftar nama saya, lepas tu yang kedua sahabat saya, Muhammad Hadi, patut dia sebelah tu dia tak sampai. Dah daftar petang ni, malam tu dengan dia, macam mana kita jadi nak buat ni. Orang dah bagi jawab kita, semuanya kita cubalah, saya kata. Dia kata, jadi apa yang berlaku, saya tak kenal saudara, tuan-tuan, kawan-kawan semua saya tak kenal. Yang saya kenal, kawan-kawan saya, saudara saya. Tetapi hari ini, melalui kawan saya, saudara saya, daripada belas orang, 10 orang, sekarang jadi puluh ribu. Itulah kuasa yang terus. Jadi orang kata kita cuba, kita buat sebenarnya. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab masih luas lagi di Malaysia untuk kita buka market kita sebenarnya. Itu saja tuan. Tak ada sebenarnya, sama je ya. Jadi kuncinya di sini rasanya jangan berhenti buat, betul? Betul kan? Ya? Betul. Dan kemudian harus ikut etika. Ya, Betul. betul. Jadi buat dengan betul. Buat dengan cara yang betul, cara berhemah. Saya rasa itu kunci dia. Ya, betul. Betul ya. Jadi di sini, jadi saya ada masa sedikit lagi sebelum kita bagi penggulungan untuk dua tetamu istimewa kita hari ini. Mungkin di luar sana, di kita punya audience ni, ada yang nak tanya soalan pada tetamu kita ni. Saya bagi dua soalan je. Dua soalan ni, soalan yang mengenai network dan juga soalan mengenai perubatan. Ada siapa tak tanya? Ada yang di belakang sana. Siapa yang Saya Dr. Zaki Malam Muda. Ada satu kes sahabat saya,
Pembunuh arwah dia tersumbat dan dia akan buat operation pada 9 bulan ni. Okay. Boleh tak kita cuba gunakan? Dia buat operation Ada nama kesan. Dia buat operation kat mana? Saya kita lupa tanya kat orang Johor, saya orang dah Johor. Mungkin kat Johor lah. SUKM. SUKM. Tak, dia nak buat operation kat SUKM. Ya. Saya punya tempat lah tu. Bagi nama dia nanti. Ya, saya kerjakan dia. Tahu lah macam mana saya nak buat. So kalau dekat SUKM, tak ada masalah, saya akan buat. Saya akan kerja. Nama dia apa? Muhammad Rahim. Muhammad Rahim bin. Sebab sepatutnya besok ada satu kan hari Selasa ada satu CLD kira pembedahan jantung tersumbat lah. Tapi bila kita explain dengan kata tu dengan risiko kematian dia, sakit tu takut tak ni nak ambil risiko. Lepas tu kalau besok ada satu jantung berlubang tu pula dia demam, so kita terpaksa postpone. Kemungkinan minggu depan punya slot rasanya. Nama Muhammad Rahim Muhammad Rahim. Dia dari Johor. Dari Batu Pahat. Dia dari Batu Pahat. Buat operation dekat SUKM. Ya. Okey, nanti saya find out lah. Yang tu Encik serahkan kepada saya lah. InsyaAllah saya akan gunakan semasa bypass operation. Jadi terima kasih Ustaz Zaki ya. Jadi satu soalan pasal network. Ada siapa nak menyual pasal network? Macam mana nak dapat bonus hari-hari tiap-tiap malam? Tak ada, semua dah banyak bonus ni. Semua dah banyak bonus ni. Tak ada soalan. Semua Doktor dah jawab tadi. Tapi pada saya, kalau kita nak bandingkan kami sebenarnya, pertama sekali saya lihat pada party plan lah. Kita sedia maklum kalau kata dia pun gunakan sistem binary, kita pun binary, tetapi dalam binary kita tahu penghujungnya macam mana. Tapi macam kami ada engineers ni, dia implementkan DCR. Kerana besar-besar mana network pergi sekalipun, macam apa cakap tadi, naik pembukaan tadi dia kata berapa lama dia nak berniaga? Berniaga lah dia kata. Sebab tu kita implement DCR. Beza kita dengan kami lain adalah DCR sebenarnya. DCR tu kata bukan apabila tidak ada DCR, dia akan menyumbang kepada klien itu pada power. Macam kita soalan adalah sebab apa kita pakar pada sistem. Kalau di bengkel awal dulu saya bertanya soalan dengan dia. Dia kata apa? Dia kata, Rul, saya arkitek, dia kata. Saya kontraktor. Saya work wireman, saya buat piping, semua saya. Dan sekali tuan rumah saya, dia kata. Saya pun boleh suruh rumah saya, dia kata. Itu kalau kau ingatlah 2013 dia kata saya tu. Jadi kita dia kata kalau hebat macam mana pun, kalau boleh masuk rumah dia, boleh masuk pintu pagar, dia kata. Kalau dia tu boleh masuk rumah dia. Sebab sahabat Zat rumah dia yang design kan, dan dia yang penghuni rumah. Dia tahu di mana security nak buat. Itu terbaik juga. Untuk sebelum kita akhiri sesi kita ni, jadi mungkin saya bagi ruang pada Mr. Zaki, mungkin ada apa yang nak dikongsikan. Ini sebelum kita tamatkan sesi kita. Okay. Dengan pengalaman saya yang berkecimpung dalam bidang pembedahan jantung, dia dekat hospital ni dua je yang kerja hospital kan. Kalau kita tanyalah orang-orang kat luar, dia doktor dengan nurse je dekat hospital ni. So macam nurse ni macam apa kata macam kerja-kerja pos saya pun orang takkan jumpa. Sebab saya bekerja dengan mesin dan saya bekerja semasa pesakit dah ditidurkan. Saya bukan orang kata practice on internal medicine, jumpa pesakit yang sedang orang kata sedang sihat lagi.
sakit apa pakcik. Itu dulu kan. So sekarang ni saya praktis, saya punya kepakaran bidang bypass machine lah. So ramai yang kata meminta saya punya pandangan. So saya tidak mau orang kata akan memberilah seboleh mungkin saya punya base atau pengalaman saya. Dan ada juga yang saya baru-baru ni saya bagi tahu, bukan semua penyakit ni kita boleh orang kata support dengan kelebihan ion-ion negatif ni lah. Tapi overall negatif ion daripada cut heterogeneous ni, manfaat dia memang saya sendiri tidak orang kata menafikan lah. So alangkah ruginya kalau kita tak menggunakan cut heterogeneous, sebab teknologi itu dibawa dalam bentuk cut dan kita boleh terus pegang tanpa kita pergi ke hutan, ke gunung, air terjun tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita dah bawa, macam saya tiap-tiap hari saya dah gantung dekat badan. Masing-masing satu masuk okey. Dia lain macam sikit masuk okey tu. Okey. Jadi bagi Tuan Bakro pula, ada apa yang nak share untuk tips ke apa ke? Saya dah ingat. Yang kurang. Apa cakap tadi? Mungkin apa yang mungkin yang boleh dijadikan prinsip pegangan. Okey. Pada saya, kalau kita nak bercerita makan gaji, berniaga, network, saya pernah makan gaji. Nak kata gaji kecil, tak juga lah. Mampu lah pakai kereta gaji, mampu bayar rumah, mampu jaga anak Berniaga sendiri pun saya pernah kata di Pagi dan di Kota Baru saya ada perniagaan juga. Tapi dia punya network ni, dia punya pendapat dia lain rasanya. Jadi kalau bahasa mudah kita kata macam ni, kalau kata kita buka kedai makan, modal hari-hari, penat dah tentu hari-hari, masa dah tahu dah kita buka jam berapa, tutup berapa, dah tentu penat dah. Tapi yang last kali untung tak tahu. Itu jawapan dia. Tapi dalam network kita dah tahu apa yang ditawarkan, sponsor berapa, matching berapa, pairing berapa, matching berapa, level berapa. Kalau rakan yang dah bergerak, kalau bahasa lain auto pilot, itu lah sebenarnya. Maknanya kita akan berasa nikmat jalan. Itu pada saya lah. Okey. Jadi itulah dia ya, perkongsian daripada dua tetamu istimewa kita, Mr. Zaki dan juga Tuan Bakrul. Satu tepukan untuk tetamu istimewa kita. Semoga apa yang dikongsikan hari ini dapat memberi manfaat, memberi kata orang panduan macam mana kita nak menjadi lebih kata orang dalam networking kita menjadi lebih baik dan sebagainya, dan juga dari segi sudut kesihatan dan sebagainya. Jadi kita dapat banyak maklumat. Jadi untuk itu mungkin minggu depan kita akan adakan lagi dengan tetamu-tetamu yang lain. Ya, tetamu-tetamu yang pakar dalam bidang dia masing-masing. Mungkin dari segi dia pakar dari segi enjin, dia pakar dari segi elektrik. Ini yang kita nak tampilkan. Inilah nafas baru yang kita beri pada Genius Talk Show, ya, supaya kita dapat kongsi banyak maklumat. Itu yang paling penting sebenarnya. Sekarang ni apa yang paling boleh ke depan adalah teknologi dan juga maklumat. Itu yang orang kata teknologi maklumat. Ya, jadi bila kita cukup, ya, teknologi kita dah bagus, tapi kita maklumat kita masih kurang. Ini yang selalu menjadi halangan dan juga rintangan. Dia macam-macam cerita kat luar sana. Jadi ini yang sebenarnya yang kita nak tampilkan dan kongsikan dengan tuan-tuan semua. Jadi untuk itu saya rasa sampai setakat ini saja. Kita akan sambung ke sesi yang minggu depan. Dan hari ini Dr. Mr. Zaki ada cek kolesterol tadi ya. Okey, untuk cek kolesterol tu ada tak yang datang hari ni yang mempunyai sejarah keluarga yang ada sakit jantung? Tak kira lah umur berapa. Sebab kalau tak silap dalam 2 minggu lepas sakit saya umur 38. Kena heart attack pertama, meninggal terus. Bila tengok balik, dia ada faktor keturunan. Anak saya nak tambah sikit lah. Dia jantung tu tadi satu acquired heart disease, satu lagi hereditary heart disease.
Hereditary heart disease ni kita panggil faktor keturunan. Dan faktor keturunan ni kita tak boleh nak elak. Kita jadilah orang kata pemain bola ke, kita jadi jurulatih ke, jurulatih taekwondo. Kira saya pernah ada pesakit jurulatih taekwondo. Kerja dia jurulatih untuk taekwondo. Maknanya dia fit enough. Dia bukan dia yang lepak-lepak tidur, makan macam tu, bukan. Dia aktif. Tapi dia kena juga sakit jantung. So tu bahaya bila sakit jantung yang dibawa oleh keturunan. Mak ayah ada sejarah ataupun datuk nenek dia ada sejarah. Kalau ada yang pernah ada sejarah macam tu, pernah kena jantung ataupun meninggal sebab serangan jantung, boleh kita buat orang kata cek dia punya kolesterol. Hari ni kita buat 10 pemeriksaan kolesterol. Mungkin minggu depan kita buat diabetes. Minggu satu lagi kita buat gout pula. Kita rotate macam tu. InsyaAllah. Jadi ni kelebihan siapa yang datang GPS. Ya? Itu sebab saya kata datang awal dapat kelebihannya. Sekarang ini dia ada misteri-misteri dia. Jadi untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Mr. Zaki dan juga Tuan Bakal dengan atas perkongsian dia. Dan saya harap anda juga mungkin lepas majlis ini, program ini mungkin nak bertanya apa yang tak boleh nak tanya tadi kat depan. Mungkin boleh bertanya di belakang sana dengan dua tetamu kita ni, apa-apa yang sebagainya. Jadi saya tak nak membuang masa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq, wassalamualaikum, dan saya serahkan kembali kepada MC kita pada hari ini.